nak sembahyang, macam mana nak baca. Ini masalahnya kalau dalam internet ni kita cari satu, 10 yang dapat. Macam ni satu, macam ni satu, macam ni satu, macam ni satu. Mana hati yang betul memang bening. So last saya putuskan, okey, tak apalah. Masuk agama Islam ni langsung tak faham apa-apa. Sebelum ni agama Kristian at least tahu nak sembahyang Tuhan mana. Tak apalah, saya nak murtad lah. John Sivaraj, I think you use this mic better. Again, your turning point, okay, and what attracted you? What are the beauty of Islam attracted you? All right. Bismillah. Apa yang menarik saya masuk Islam? Turning point. Sebelum saya ceritakan turning point saya nak ceritakan satu benda lagi. Minta maaf tuan-tuan. Semasa saya bekerja dengan bos saya yang tukang masak tu, ada satu benda je dalam fikiran saya. Masuk agama apa pun tak apa, jangan masuk agama Islam. Lebih kurang 7 tahun saya bekerja dengan dia. Alhamdulillah selama 7 tahun saya kerja dengan dia, saya tak masuk Islam. Bukan saya benci agama Islam, saya tak kenal agama Islam, tapi saya tak tahu, saya takut. Dan juga saya tak tahu apa benda tu. So saya tak nak masuk agama Islam. Itulah dia punya, tak tahu tapi takut lah. Selepas saya berhenti kerja dengan bos saya mula berniaga sendiri, buka kedai makan saya sendiri. Alhamdulillah, financially I'm getting better. And saya rasa saya sudah bersedia. Masa tu saya berumur lebih kurang, bersedia untuk berkahwin. Masa tu saya berumur lebih kurang 22 tahun. So saya pergi berjumpa dengan bekas bos saya tu, sebab dia yang macam paling rapat dengan saya, hubungan lebih kurang 7 tahun kan. Dia yang paling rapat. Cakap dengan dia, saya dah bersedia, saya dah ada duit, saya rasa saya boleh berkahwin. Dia kata kalau nak kahwin dengan perempuan Islam lagi bagus. Saya pun fikir bagus juga, sebab perempuan Islam ni dia lebih sopan santun, tutup aurat, dan kira for me it's very good lah. So saya masuk Islam. Bos saya kata kalau nak masuk Islam berkahwin dengan perempuan Islam. So petang tu juga saya cakap dengan dia, jom masuk Islam. Saya masuk Islam. Saya masuk Islam bukan kerana cinta bukan kerana cinta, tapi nak kahwin perempuan Islam. Tetapi tak ada calon. Bos saya kata kahwin perempuan Islam tu je, dia tak bagi gambar ke, tak ada apa-apa, just kahwin. Okay, kalau masuk Islam boleh kahwin, saya masuk Islam. Tu je. Apa lagi? Okey, selepas saya masuk Islam pada tahun 2012, alhamdulillah lebih kurang setahun saya sibuk dengan perniagaan saya. Mula-mula saya sibuk dengan perniagaan saya. Lepas tu saya rasa macam kosong. Dah masuk agama Islam tapi tak belajar. Because before this saya agama Kristian, walaupun tak alim sangat, tak bagi kerja sangat, at least saya tahu saya beragama Kristian, saya tahu Tuhan mana nak sembah, betul tak? So saya dah masuk Islam, saya tak tahu cara-cara orang Islam macam mana nak sembahyang apa semua tu. Saya rasa macam pressure, macam something wrong, macam kosong. So mula-mula saya pergi berjumpa, saya pergi ke masjid yang berdekatan dengan rumah saya, tanya dengan orang masjid, boleh tak minta tolong saya ajarkan solat? Dia kata kamu jangan susah-susah nak belajar sekarang, kamu ikut saja apa yang saya buat. Saya pun ikutlah, buat seketika saya ikut je. Dia bangun, saya pun bangun, dia rukuk, saya pun rukuk. Kadang-kadang kalau dalam solat jemaah kan, kita tengah solat, tiba-tiba dia rukuk, kita pun rukuk. Yang paling suspense tu masa kita duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir tu kan, tiba-tiba jari itu terkeluar. So macam bila tengah solat ni kan, kita kena macam fokus. Okay, terkeluar macam tu kan. So saya pun ikutlah buat seketika, tapi macam masih lagi tak faham apa yang dibacakan dia orang tu. Sebab kita nak sembahyang, nak cakap dengan Tuhan, kita nak share kita punya masalah dengan Tuhan, tapi kita tak faham apa yang dia orang bacakan bahasa Arab tu, memang langsung tak faham. Macam takkan nak masuk Islam ni kena cakap dalam bahasa Arab baru Tuhan faham. Macam mana kita nak share masalah dengan Tuhan tu? Okay, dan saya pun pergi mencari balik saya punya bos yang bawa saya masuk Islam. Malangnya dia memang busy dengan kerja dia, tak dapat jumpa dia. Kemudian saya pergi ke beberapa pejabat agama, jumpa dengan orang-orang pejabat agama. Mereka kata, maaf, kamu belum ada appointment, nanti bila ada appointment kami panggil baru datang belajar. So saya tunggu, tak dapat-dapatlah surat appointment tu.
Hampir setahun saya pening. Saya pun ada juga alternatif lain. Saya pergi ke internet. Saya cari kat internet apa tu Islam, macam mana nak sembahyang, macam mana nak baca. Ini masalahnya kalau dalam internet ni kita cari 1, 10 yang dapat. Macam ni satu, macam ni satu, macam ni satu, macam ni satu. Mana hati yang betul memang pening. So last saya putuskan, okey, tak apalah. Masuk agama Islam ni langsung tak faham apa-apa. Sebelum ni agama Kristian at least tahu nak sembahyang Tuhan mana. Tak apalah, saya nak murtad lah. So satu malam tu saya buat keputusan, besok pagi-pagi saya naik motor terus pergi ke satu pejabat nak mohon murtad. Saya pergi tanya dengan orang kat kaunter sana, saya nak mohon murtad macam mana. Belum cerita lagi. Saya tanya dengan orang kaunter tu, saya nak mohon murtad macam mana. Dia kata, maaf dek, ini Baitul Mal, kalau nak murtad kena pergi pejabat mufti. Saya tengok ada tulisan bahasa Arab, so saya pun ingat ini tempat pejabat agama, so saya terus masuk. Dia cakap tak, yang ni Baitul Mal, kalau nak murtad kena pergi pejabat mufti. So saya pun pergi ke pejabat mufti. Pergi ke pejabat mufti, cakap dengan orang pegawai dekat pejabat mufti tu, saya nak murtad macam mana prosedur semua tu. Dia kata, tak deh, kalau nak murtad bukan datang sini dulu, pergi mahkamah syariah dulu, apply, tulis surat, nanti peguam akan mahkamah syariah akan hantar kamu, rujuk kamu ke pejabat mufti, baru kita akan uruskan kes. Sekarang tak boleh datang sini terus. So saya pun terus pergi ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah memang sangat jauh lah daripada tempat saya tu. Sampai ke mahkamah syariah, tanya ke orang yang jaga kaunter tu, saya nak murtad macam mana. Kata, pergi kaunter sana, isi borang, bayar RM20. Okay, saya pun isi borang. Isi borang bayar RM20 tu, RM30 tu, bayar RM30 isi borang. Lepas tu serahkan, tanya dengan dia macam mana. Tunggu nanti dia orang akan panggil. Tunggu lebih kurang 6 bulan. 6 bulan tu time macam betul-betul time yang seksa lah. At least sebelum saya mohon murtad, saya tahu saya Islam. Tak sembahyang, tak tahu sembahyang pun, at least saya pergi masjid, ikutlah orang jemaah semua. Tapi bila dah mohon murtad ni, saya rasa pening. Nak ikut agama Kristian, saya dah masuk Islam, betul? Nak ikut agama Islam, saya dah mohon murtad. Tapi sekarang kalau masalah ni nak sembahyang dengan Tuhan mana satu, kita memang ada masalah. So memang 6 bulan tu time yang paling pening lah. Selepas tu alhamdulillah, lepas 6 bulan pejabat mufti pejabat mufti panggil saya ke counselling. Antara panel counselling yang datang adalah Brother Lim lah, salah seorang kaunselor murtad untuk saya lah. Brother Lim macam biasa dia akan ceritakan pengalaman dia masuk Islam apa semua tu. Lepas tu ada lagi 2 orang penceramah lain. Mereka ceritakan apa semua dia orang punya pengalaman masuk Islam, tentang terangkan sikit-sikit pasal Islam. Masa tu tak minat sangat lah, dia orang cakap-cakap lah. Sebab kita ni bila dah mohon murtad, kita kena hadir kaunseling beberapa sesi atas arahan mahkamah. So nak tanah kena hadir juga. So you nak membebel apa, you cakap lah. Kita kalau dengar, kita balik ada markah. Kalau tak hadir tu tolak markah, nanti permohonan ditolak. Lepas habis tu Brother Lim buat sesuatu yang penceramah lain tak buat. Penceramah lain dah habis cakap, dia orang pergi duduk kat belakang. Brother Lim dia panggil satu persatu. Sebab kaunseling murtad tu, dengan saya ada lagi 9 orang lain yang mohon murtad. 10 orang dia kaunseling berkumpulan. So Brother Lim panggil seorang-seorang, duduk, sambil penceramah seorang tu bercakap kat sana, dia interview satu persatu. Apa masalah kamu, kenapa kamu nak keluar Islam, macam mana kita boleh bantu kamu, dia tanya semua tu lah. So saya bila saya dapat saya punya peluang nak bercakap, saya cakap dengan Brother Lim. Mula-mula saya nak cakap dengan dia, saya tak kisah apa pun, saya nak keluar Islam. Tapi lepas dengan ceramah dia, saya cakap dengan dia, kalau nak saya masuk Islam, saya nak belajar. Kalau tidak, bagi saya keluar Islam. Dia kata kalau nak belajar kalau nak belajar, datang ke tempat saya ajar. So saya pun kata, betul ke? Janji kan? Dia kata kamu datang ke tempat saya, kamu boleh tidur kat tempat saya, kamu boleh belajar kat saya ajar. So lepas tu hasil bantuan mufti tempat saya, mereka rekomenkan saya dengan Brother Lim. Kemudian saya terus sambung belajar dekat tempat Brother Lim. Masa tu saya tengah berniaga lagi. So mula-mula saya pergi dalam seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, tutup perniagaan, tutup kedai saya, pergi jumpa dia. Lepas tu konflik pula.
Selalu tutup kedai ni pun tak baik juga. Tapi nak tinggalkan belajar ni pun tak baik juga. Sebab dulu pun tak habis belajar, form 4 je kan. Dapat can belajar balik, takkan nak lepaskan. Fikir, tak apalah, tutup perniagaan, terus full time belajar dengan Brother Lim. Alhamdulillah dah 2 tahun lebih sekarang. Lepas saya masuk Islam lebih kurang 2 hari, saya terus beritahu dengan mak saya, mak, saya dah masuk Islam. Mak saya mula-mula senyum, ketawa, hehehe. Lepas tu dia mula menangis. Mungkin dia tak dengar apa yang saya cakap tadi tu kan. Lepas tu dia mula menangis. Lebih kurang macam 1 jam lebih dia menangis. Lepas sampai hati kamu macam ni kat keluarga kita, sampai hati kamu masuk Islam. Lepas ni siapa nak jaga family apa semua tu kan. Dia sangat sedih, dia menangis. Saya tak boleh nak salahkan dia juga lah, sebab macam kami ni yang Kristian, dekat gereja kami ada satu notice board. Ada dalam notice board tu ada ditampalkan lah, kalau seseorang daripada keluarga kamu masuk Islam, kamu tak boleh pergi upacara dia, kamu tak boleh buat macam tu, mereka tak boleh duduk bersama, macam-macam tu semualah. So mereka ni memang tak tahu apa-apa pasal Islam. And then lebih-lebih lagi dengan banyak-banyak kes-kes yang terjadi, yang tengok kat surah khabar semua tu, tambahkan lagi takut mereka kepada Islam. Mereka tak kenal Islam tapi takut dengan Islam. Mereka takut hilang anak mereka ke, saudara mereka ke, tu semua kan. So memang sangat fobia dan tak nak siapa-siapa ahli keluarga mereka masuk Islam. Sama juga macam mak saya lah kan. Tapi lama-kelamaan lepas 2-3 minggu mak saya dah boleh terima. Cuma satu masalah, saya ada banyak abang-abang angkat yang macam lebih kurang macam gangster jugalah. So lepas dia tahu saya masuk Islam, dia dah tak boleh nak pukul saya ke apa, tapi hari-hari dia akan datang maki saya, lepas tu dia akan balik. Itu kerja dia hari-hari. Datang maki balik, datang maki balik hari-hari. Macam memang tak selesa lah saya nak berniaganya. Ni salah satu faktor yang menyebabkan saya macam, apa yang dia cakap tu kadang-kadang rasa macam masuk akal lah, sebab hari-hari dia datang maki kan. Dia memang istiqomah lah kan. So macam ni antara faktor yang menyebabkan saya, betul dia cakap tu betul. Saya masuk Islam tapi tak pernah belajar kan, tak tahu apa tu Islam tu, yang masa tu nak planning nak murtad apa semua tu kan. Tu cabaran yang pertama, tak banyak sangat lah. Sebab masa saya masuk Islam kali pertama memang solat jarang, puasa pun tak pernah, yang lain-lain pun tak pernah buat lah. Sebab memang saya tak tahu apa tu Islam. Kali kedua masuk Islam, Alhamdulillah, puasa macam dekat IDT, saya mula belajar dengan IDT dengan Brother Lim. Bila seseorang tu masuk Islam, kita akan di-assignkan satu buddy system, seorang Muslim dengan seorang mu'alaf bersama. So kita ada satu kawan rapat yang apa-apa masalah tentang agama ke, kita boleh tanya dengan dia. Sebab kita nak kacau Brother Lim selalu pun tak boleh, dia pun busy kadang-kadang. So kita buat buddy system, di mana kalau orang tu selalu bersama dengan kawan Muslim dia, so nak solat sama-sama solat, nak puasa dia akan ajar. So apa-apa soalan, apa-apa yang timbul, dia boleh terus tanya direct dengan kawan dia. Kawan tu macam lebih kurang sebaya umur, so macam tak adalah kekok sangat kan. Ni macam mana nak baca Quran ke apa semua, senang nak belajar kan. So bahagian solat memang saya tak susah. Cuma setiap tahun bila tiba bulan puasa, saya akan menangis. Sebab saya tukang masak, kerja saya bagi orang makan. So bila saya tak dapat makan, saya sedih. Setiap kali bulan puasa, time pukul 2-3 petang tu, automatik akan keluar air mata lah. Sebab saya tolong banyak orang bagi makan, tapi saya tak dapat makan. Ya ke? Pasal tak dapat duit pun kan? Itu antara cabarannya. Kemudian masa mula-mula kali kedua melepas masuk Islam, memang financially a bit problem lah. Sebab baru tinggalkan perniagaan dan terpaksa fokus full time belajar dengan Brother Lee apa semua tu. Financially problem. Puasa, so far other than that tak ada masalah lain lah, Alhamdulillah. Sebab memang macam environment di IDT sangat welcoming. Kita macam orang-orang di sana tu, bila kita pergi, they don't question you kenapa masuk Islam ke, kenapa orang macam ni, tak ada. They more on welcoming you. Dia akan meraihkan kita, tanya soalan yang macam kita rasa macam satu family. Macam we are always welcome. No judging, tidak ada prejudice ke, tidak ada judging ke. No, we are all family, we do it together. Kita makan sama-sama. Dia macam, kau tahu solat ke tak tahu solat? Solat 2 rakaat, saya nak tengok. Tak ada. Dia macam, nak solat, jom solat sama-sama. Nak makan, jom makan sama-sama. Nak buka puasa sama-sama. Sahur sama-sama. So kita tak terasa macam kita ni terasing. Always in the community, bersama-sama. Itu sajalah.